السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Haji juga perkara yang sama dari segi penafian syirik. I'tiqadi pun ada, penafian syirik amali pun ada. Kita akan dapati ayat 1 hingga ayat 25. Kata-kata ayat di segi akidahnya adalah penafian syirik i'tiqadi. I'tiqadi. Manakala bahagian kedua disebut sana penafian syirik amali. Penafian syirik amali. Mana perbuatan-perbuatan itu kalaulah akidah dia syirik, maka perbuatan juga dikira perbuatan syirik. Cuma dalam surah Haji ada sikit perbezaan berbanding dengan surah Anbiya sebelum. Dalam surah Haji banyak perkara yang ditekankan mengenai nazar. Nazar dia juga satu bentuk ibadat. Tidak boleh dibuat nazar kepada selain pada Allah. Hubungan dekat di antara surah Haji dengan surah sebelum surah Anbiya. Dalam surah Anbiya ayat akhir Allah berfirman wa in adri, dan aku tidak tahu. Mungkin takhirkan azab itu fitnah, satu ujian kepada kamu, atau mungkin dia sebagai satu tempoh dibagi kesenangan untuk kamu. Takhirkan azab itu untuk satu tempoh kesenangan sementara atau satu ujian besar bagi kamu. Di antaranya kamu beranggapan tidak ada hukuman. Manakala surah Haji Allah beritahu inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Gegaran hari kiamat satu perkara yang sangat besar. Dan apabila berlakunya ancaman, berlakunya apa yang diancamkan itu suatu perkara yang sangat dahsyat akan berlaku pada manusia. Dalam ayat tadi Allah kata Nabi tak tahu bila akan berlaku azab. Dalam surah Haji Allah beritahu apabila berlakunya azab dan gegaran yang besar pada hari kiamat, manusia semua keheranan dan terkejut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia semua, takut kamu kepada Tuhan kamu sungguh-sungguh. Sebab apa? Inna zalzalatas sa'at syai'un 'azim. Sesungguhnya gegaran, goncangan kiamat itu satu perkara sangat besar. Ia menakutkan, ia menggerunkan. Macam mana azimnya zalzalah itu, macam mana besarnya zalzal itu diterangkan oleh Allah, iaitu yauma tarawunaha, yang mana hari itu kamu boleh tengok. Kamu di sini, mana kamu boleh fikir apabila diberitahu pada ayat ni, kamu boleh tengok kalau kamu ada pada masa itu. Yauma tarawunaha, kamu akan dapat tengok. Kamu akan dapat tengok keadaan seperti itu semasa berlakunya kiamat. Tadhalu kullu murdi'atin amma adha. Melupa seseorang perempuan yang sedang menyusu akan anak yang disusunya. Lupa terus anak yang dia sedang menyusu. Yang kedua, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Akan gugur perempuan yang mengandung akan kandungannya. Yang menyusu lupa terus anaknya, yang mengandung akan gugur kandungannya. Itu bagi perempuan. Yang ketiga, wa taranna sasukara. Kamu akan dapat tengok manusia pada masa itu semua kemabukan. Wa ma hum bisukara. Sebenarnya mereka tidak mabuk. Walaupun cara-cara mereka itu macam orang mabuk. Gerak-geri mereka macam orang mabuk. Bukan kerana mabuk. Walakin azab Allah. Akan tapi azab Allah begitu dahsyat ketika itu, sehingga mereka terhuyung-hayang seperti orang mabuk. Bukan kerana kemabukan. Kerana dahsyatnya keadaan yang berlaku pada masa kiamat. Walaupun dahsyat begitu sekali, wa minan nasi man yujadilu fillah. Ada di antara manusia masih lagi membantah tentang tauhid Allah. Fi wahdaniyatillah. Sini ada lagi manusia yang masih membantah pada
keesaan Allah. Bantah pula tanpa sebarang dalil, bi ghairi ilmi, tanpa sebarang dalil akli. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan dia dalam membantah itu hanya ikut syaitan yang betul-betul sangat dicela dan dikutuk. Dalil tidak ada pada mengingkari tauhid. Dia mengingkari tauhid kerana ikut syaitan. Bukan ikut dalil, ikut syaitan. Dan syaitan tu jenis mana? Marid. Dia sangat dikutuk. Dia sangat jahat. Dia sangat buruk. Allah Ta'ala beritahu natijah ikut syaitan. Kutiba alaihi, telah ditakdirkan ke atas syaitan ni, annahu sesungguhnya, man tawallahu, siapa-siapa manusia yang ikut syaitan. Tawalla dengan mana tabi'ah juga. Telah ditetapkan ke atas syaitan ni, sesungguhnya mana-mana manusia yang ikut syaitan, fa annahu yudhilluhu, syaitan akan terus menyesatkannya semasa dunia. Wa yahdi, dan akan heretnya dengan cara bisikan ila adzabis sa'id, hingga masuk neraka sa'id. Itulah syaitan yang Allah Ta'ala beritahu. Jadi lawan tauhid yang ada dalil kerana ikut syaitan. Mana lawan tauhid ada dalil, dia tidak ada dalil. Tapi kenapa dia tolak tauhid? Kerana ikut syaitan. Bukan ikut dalil, kerana ikut syaitan. Dalil akli tentang kudrat Allah. Apabila kata kiamat berlaku, kita semua tak nampak sebab akan berlaku. Jadi akan ada tanya-tanya, macam mana berlaku daripada kudrat Allah Ta'ala? Ya, kami tak tengok kiamat, cuma kami hanya dengar. Jadi Allah Ta'ala beritahu, seperti mana kamu tengok akan berlaku kudrat yang hebat. Sebenarnya kudrat yang kamu sudah tengok sekarang ni akan buat kau. Kiamat yang diberitahu hanya beritahu. Dia akan berlaku. Dahsyat sangat-sangat. Kamu tak tengok. Tapi yang melakukan itu adalah daripada kudrat yang kamu sudah tengok. Yang kamu sudah tengok. Lebih-lebih lagi ayat ni apabila turun kepada musyrikin Mekah, dia terima kudrat yang pertama ni. Cuma dia engkar kudrat yang akan berlaku. Itu kesombongan mereka. Kudrat yang pertama yang dia tengok sendiri ni dia terima. Tapi dalam masa yang sama, dia menolak kudrat yang akan berlaku. Sedangkan kudrat Allah yang sama. Itu kesombongan dan degil mereka. Lalu Allah Ta'ala beritahu, setelah dia kata kepada kita, akan berlaku kiamat begini-begini, suasana manusia begini-begini, dia akan berlaku, dia tak berlaku lagi. Tapi kudrat mana akan buat begitu? Kudrat yang kamu sudah tahunya, sudah kamu tengok sendiri, iaitu ayat ni lah. Dia panggil dalil akli, kudrat yang manusia sudah nampak. Jadi kudrat ini juga akan melakukan kiamat. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'th. Wahai manusia semua, sekiranya kamu masih meragui tentang kebangkitan hidup semula dan kiamat, permulaan kiamat, dan kiamat permulaan akhirat, fa inna khalaqnakum min turab. Kami yang melakukannya. Sebab fa inna khalaqnakum min turab. Maksudnya kami berkuasa menciptakan kamu yang jadi manusia, yang ada tulang, yang ada darah, daging semua ni, asalnya daripada tanah saja. Asalnya daripada tanah. Kejadian asal kamu. Summa min nutfatin, kemudian kejadian seterusnya daripada air mani. Summa min alaqatin, kemudian daripada seketul darah. Summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, kemudian seketul daging. Yang cukup, yang tidak cukup anggota. Linubayyina lakum, untuk kami beritahu dan menjelaskan kepada kamu, kami ada kuasa. Benda-benda yang kamu tengok ni adalah daripada kudrat kami. Kami ada kuasa. Kalau ada kuasa yang lain, dia tolong beritahu, silakan beritahu. Kalau bukan kami, ada kuasa lain. Sebab kamu tak boleh buat, kamu tengok saja. Kalau ada kuasa lain, dia jangan sembunyikan diri. Tampillah dirinya. Jelmalah, kata saya yang buat. Tidak ada. Apabila tidak ada, kami yang buat. Kami dapat beritahu daripada kitab kami yang buat. Jadi manusia hanya dapat tengok, yang mendakwa buat hanya Allah. Jadi sambillah di sini kudrat ini daripada Allah. Wa nuqiru fil arham, dan kami tetapkan kamu berada dalam rahim. Ma nasya, tempoh yang kami kehendaki ila ajalin musamma, sehingga tempoh yang telah ditetapkan keluar daripadanya. Summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kamu sebagai kanak-kanak, sebagai bayi.
Thumma litablughu asyuddakum. Kemudian kami kekalkan kamu boleh hidup lagi sehingga sampai kepada zaman remaja kamu. Wa minkum man yatawaffa min qablu wa minkum man yatawaffa. Ada di antara kamu yang dimatikan terlebih dahulu sebelum sampai zaman remaja. Wa minkum man yuraddu ila aqalil umri, dan ada di antara kamu dibagi umur sehingga sampai kepada zaman tua, zaman nyanyuk. Apabila zaman nyanyuk berlaku, likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Akibatnya dia tidak dapat ingat lagi akan sesuatu yang dia pernah ingat. Akibatnya oleh kerana zaman nyanyuk, dia tidak tahu lagi sesuatu yang sebelum ni dia tahu sungguh-sungguh. Sebab nyanyuk punya pasal. Adakah berlaku begitu wahai hamba pada makhluk semua? Manusia kena kata ya. Apabila dia kata ya, itu adalah daripada kudrat aku. Aku boleh beritahu. Di antara kudrat yang kedua, kudrat afaqih, luar pada tubuh manusia. Wa taral arda hamidah. Kamu tengok bumi yang gersang. Tidak ada apa-apa padanya, baik air, baik tumbuhan. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', bila kami turunkan ke atasnya air hujan kami, ihtazat, dia mula hidup. Tidak lagi kering. Warabat, dan mula subur. Wa ambat, lalu boleh menumbuhkan min kulli zawjin bahij, daripada segala jenis tumbuhan-tumbuhan yang indah untuk dipandang. Zalika, ya demikian itulah nak sabitkan bahawasanya wallahul haq, bi anna allaha wal haq. Ya demikian itulah supaya kamu yakin untuk disabitkan bahawasanya bi anna allaha wal haq, sesungguhnya Allah dialah yang benar pencipta. Wa annahu yuhyil arda wa annahu yuhyil mauta, dan sesungguhnya dialah seperti mana menghidupkan bumi gersang, dia akan menghidupkan semua orang telah mati. Bukan saja sekadar menghidupkan orang telah mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia berkuasa penuh di atas segala-gala yang lain. Setelah diberitahu tentang kudrat Allah, diberitahu pula cabang iman, iaitu kiamat. Cabang iman iaitu kiamat. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan sesungguhnya kiamat juga satu perkara yang akan datang berlaku, yang tidak boleh diragui padanya. Jadi supaya kamu yakin Allah Ta'ala, dan supaya kamu yakin akhirat ni ada. Wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan manusia pada hari kiamat itu yang sudah mati dalam kubur. Pengulangan semula, zajrun. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dalam masa yang sama ada lagi manusia yang membantah pada wahdaniyatillah, pada keesaan Allah. Bighairi ilmin, tanpa dalil akli, wala hudan, tanpa dalil wahyi, wala kitabim munir, tanpa dalil naqli. Ketiga-tiga dalil tidak ada, tapi pandai membantah akan Allah Maha Esa. Thaniya itfihi, sombongnya dia dengan memalingkan badannya daripada hujah dan bukti. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang lain pada jalan Allah Islam. Lahu fid dunya khizyun, natijah dunianya, di dunia lagi mereka itu akan dihinakan. Baginya di dunia adalah kehinaan yang besar. Wa nudhiquhu yaumal qiyamati 'adzabal hariq, dan kami akan timpakannya pada hari kiamat azab yang membakar. Semoga Allah lindungi kita semua. Sini jumlah muqaddarah sebelum. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka pada masa itu, pada masa dia azab dalam neraka, zalika, ya demikian ini semua, bima qaddamat yadak, hasil usaha ikhtiar kamu. Azab ini semua ni hasil usaha ikhtiar kamu. Wa anna Allah laysa bizallamin lil 'abid, dan Allah Ta'ala sedikit pun tidak menzalimi akan hamba-hambanya. Semua apa yang ditanggung oleh hamba itu dalam neraka daripada kezaliman mereka sendiri. Zajrun lagi, dalam begitu pun wa minan nasi may ya'budullah ala harfih, ada di antara manusia beribadat kepada Allah Ta'ala dengan cara duduk di tepi-tepi. Duduk di tepi ini bermakna lemah akidah dia, lemah keyakinan dia, tak nampak akhirat, hanya nampak zahir sahaja dunia. Itu maknanya duduk di tepi-tepi. Jadi neraca orang duduk di tepi ini hanya duniawi. Dia tidak ada padanya neraca ukhrawi, tidak ada padanya neraca redha, tidak ada padanya neraca pahala. Sebab redha, pahala tidak diyakini. Yang dia nampak itu saja yang dia yakin. Jadi dia panggil duduk di tepi-tepi. Mana agama kalau berasas pada benda,
Agama tu dia panggil agama duduk di tepi-tepi. Dan dia adalah orang bahaya. Di tepi-tepi pula dalam ayat lain, jurang neraka. Jadi ada di antara manusia ni beribadat kepada Allah tidak bersungguh, bahkan duduk di tepi-tepi. Fa in asabahu khairun, sekiranya dia dapat dunia, itma'anna bi, dia rasa tentera dengan agama seperti itu. Wa in asabathu fitnatun, apabila dia diuji dengan ujian, dunia tidak ada, dunia kekurangan, dunia kehabisan, inqalaba ala wajhi, dia terus tinggal dan tidak mengikutinya. Khasirat dunia wal akhirah. Orang seperti ini dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Zalika huwal khusranul mubin. Jadi mengingat itulah kerugian sangat jelas lagi nyata. Semoga Allah lindungi kita semua. Huraian macam mana yang dikatakan duduk di tepi-tepi? Allah kata yad'u min dunillah, dia seru selain daripada Allah. Ma la yadurruhu, sesuatu yang tidak memberi bahaya kepadanya. Sesuatu wa ma la yanfa'u, yang tidak memberi faedah kepadanya. Dzalika huwa dhalalul ba'id, yang demikian itulah sesat yang jauh daripada kebenaran. Lagi Allah Taala beritahu, yad'u laman darruhu aqrabu min nafi. Dia menyeru sesuatu yang bahayanya lebih hampir berbanding dengan faedah. Sini seolah macam bertentangan. Allah kata dia seru selain daripada Allah, yang tidak ada sebarang bahaya, yang tidak ada sebarang faedah. Ayat seterusnya dia menyeru sesuatu yang bahayanya lebih hampir berbanding dengan faedah. Lebih hampir berbanding dengan faedah. Bermakna faedah ada tak? Ayat sebelum kata tidak ada bahaya, tidak ada faedah. Sini dia seru satu perkara yang lebih hampir bahaya berbanding dengan faedah. Ayat pertama tadi, ayat 12 nak beritahu hakikat selain pada Allah Taala itu sebenarnya tidak ada memberi manfaat dan mudarat. Dia kosong. Itu hakikatnya. Cuma apabila seruan dibuat, seperti ayat 13. Benda yang mereka seru tu hakikatnya begitulah, dia tidak ada memberi bahaya dan tidak ada memberi faedah. Dia duduk dengan keadaan tidak ada apa-apa, kosong-kosong. Tapi apabila kamu pergi seru juga, jadi seperti ayat 13. Jadi, dia seru juga perkara yang tidak memberi faedah, perkara yang tidak memberi bahaya, dia seru juga. Apabila seru juga, laman dharruhu aqrabu min nafi. Bahayanya lebih hampir, sebab bahayanya neraka. Lebih hampir badannya bahaya. Labi'sal maula wa bi'sal ashir, seburuk-buruk pelindung dan seburuk-buruk teman rapat adalah pujaan selain pada Allah. Semoga Allah lindungi kita semua. Ayat seterusnya sebagai tafsir. Inna Allah yudkhilul ladina amanu wa 'amilus solihati jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan mereka yang beriman atas akidah tauhid dan dapat melakukan amal soleh dalam kebun-kebun syurganya yang luas, tajri min tahtihal anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak buat apa yang nak buat. Tak perlu tanya. Tak perlu tanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia nak buat apa yang dia nak buat. Ini adalah berita gembira daripada Allah Ta'ala. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia akan buat apa yang dia nak buat. Yakni dia akan buat apa yang dia janjikan. Dia buat apa yang dia janji. Tak ada kata janji kosong, tak nak buat apa-apa. Jadi dia nak buat apa yang dia akan buat apa yang dia nak buat, yang apa yang dia janjikan dia akan buat. Oleh kerana itulah kamu kena seru Allah, jangan seru selain daripada Allah. Ayat seterusnya sebagai zajrun. Man kana yadhunnu an la yansurahu Allah. Siapa-siapa dia perasan, dia sangka Allah tak tolong dia, lalu dia berhenti berdoa, buat kerja lain. Fi dunia wal akhirah. Tak tolong dia semasa urusan dunia, tak tolong dia semasa di akhirat. Orang seperti ini, falyamdud bisababin ila sama'. Ambil tali gantung di atap. Dia kata falyamdud. Cubalah dia ambil tali, sabab ni makna tali. Gantung di atap. Thumma liyaqta. Kemudian dia potong tali itu. Jadi dia ambil tali, ikat di atap sana, kemudian dia cuba naik. Apabila cuba naik tak boleh naik, maka potong tali. Apabila potong tali, nak tengok, boleh naik lagi tak? Jadi tali adalah doa kepada Allah.
Di segi logiknya, bila kamu buat tali dah sampai ke atas, kamu usaha naik biar sampai. Tapi apabila kamu fikir payah nak naik, lalu kamu terus potong tali, jadi naiklah. Kalau boleh naik dengan tali kita tak mampu, tanpa tali lagi tidak mampu. Jadi apabila kamu berdoa kepada Allah, itu saja cara dia. Kalau kamu tak berdoa kepada Allah, kamu potong tali, nak pergi ke mana? Dengan ada tali kamu tak mampu, dengan tidak ada tali lagi tidak mampu. Jadi falyanzur, maka perhatilah, hal yudhibanna kaiduhu ma yaghid, adakah akan menghilangkan cara dengan potong tali itu apa yang dia sangat marah kerana tak dikabulkan doa. Bermakna satu-satu keadaan yang kamu tak tahu lagi takdir, kamu hendaklah berikhtiar dengan cara yang betul. Allah yang akan memberi kepada kamu, Allah yang akan menyelesaikan masalah kamu, Allah yang akan menunaikan hajat kamu. Ikutlah cara-cara dia, lambat atau cepat, itu semua dalam takdir. Ini satu-satunya cara dia kira tali untuk sampai kepada Allah. Buang tali ini, kamu tak akan sampai. Buang tali ini, kamu tak akan sampai. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat, dan beginilah kami turunkan ayat-ayat yang memberitahu tentang Allah Maha Esa lagi jelas. Lagi jelas. Wa anna Allah yahdi man yurid, dan sesungguhnya Allah Taala akan bagi hidayah kepada siapa-siapa yang dia nak bagi hidayah. Kepada siapa-siapa yang Allah Taala ingin bagi hidayah. Jadi biar kena ada lah dua tu. Kamu ingin, Allah ingin. Kena ada dua tu. Kamu ingin, Allah ingin. Baru ada jadi. Jadi Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada orang yang Allah ingin bagi hidayah. Alamat orang yang Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Alamat orang yang Allah Ta'ala ingin bagi hidayah. Allah campak kepada hati orang tu ingin cari hidayah. Itu alamat tu. Alamat Allah Ta'ala ingin bagi hidayah. Allah campak pada hati orang tu ingin cari hidayah. Allah bagi. Kalau Allah Ta'ala tak ingin bagi hidayah, Allah tak campak pada hati seorang tu cari hidayah. Sebab asalnya Allah. Jadi kalaulah dia kata saya tak ingin, bukan saja kamu tak ingin, Allah tak ingin. Seandainya Allah ingin kamu mendapat hidayah, Allah akan campak dalam hati kamu ingin. Jadi kamu tak ingin, itu sebenarnya daripada pihak Allah tak ingin. Sini ayat. Jadi innallaha yahdi man yurid, sesungguhnya Allah akan bagi hidayah kepada yang dia ingin. Jadi cara nak tahu dia ingin, Allah campak pada hati seorang tu inabah, ingin cari hidayah. Apabila ada ingin cari hidayah, ada alamat kamu Allah Ta'ala ingin bagi hidayah. Jadi kalau kamu rasa saya tidak mahu, bermakna Allah tidak mahu. Itu satu cara yang sangat mudah. Jadi oleh kerana itu, dalil begitu jelas. Walaupun jelas dalil, orang yang Allah nak bagi hidayah saja, Allah akan bagi. Jadi orang yang Allah nak bagi hidayah, Allah campak kepada hati orang tu ingin nak hidayah. Jadi berikut takdir, perkara yang sama. Nabi SAW telah jelaskan dalam hadis, apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, sudahkah semua takdir ini berlaku yang kita buat, yang kita akan buat, kita akan pergi ke mana syurga ke neraka, sudah ditakdirkan oleh Allah semua sekali? Nabi kata, ya, semua sekali. Lepas tu sahabat kata, maksud apa lagi kita buat amal? Apabila semua dah ditakdir, apa tujuan kita buat amal? Nabi SAW perbetulkan kepada sahabat Nabi pahaman dia, takdir ni Allah saja tahu, kita tak tahu. Lainlah kalau kamu tahu takdir kamu ke neraka, tak perlu buat amal. Takdir ni nak beritahunya Allah tahu semua. Dia ni ke neraka, dia ni ke syurga. Tapi kamu tahu tak? Kamu tak tahu. Oleh kerana kamu tak tahu, kerana kamu buat apa yang kamu tahu. Kamu jangan buat apa yang kamu tidak tahu. Apa yang kamu tahunya Allah perintahkan kamu tauhidkan dia. Apa yang kamu diperintahkan yang kamu tahu, ibadat kepada dia. Buat persiapan dengan rapi untuk menghadap dia di akhirat. Itu kamu tahu lah, buat apa yang kamu tahu. Takdir kan dari kamu tak tahu. Kamu tak dibebankan perkara yang kamu tak tahu. Kamu tak dibebankan perkara yang kamu tak tahu. Takdir hanya Allah tahu. Kamu tak tahu, kamu tidak dibebankan. Jadi Nabi kata dalam hadis itu, i'malu. Kamu kena buat perkara yang kamu tahu. Kamu tidak dibebankan perkara yang kamu tak tahu. Kamu duk kata, kenapa kena buat?
Sebab sudah ditakdirkan. Ya, sudah ditakdir. Yang mana Allah saja tahu, kamu tak tahu. Dia Allah, dia tahu sebab dia Allah. Kamu tak tahu. Memang sudah ditakdirkan sebab dia Allah. Kamu tak tahu. Jadi Nabi kata, kamu buat apa yang kamu tahu. Kamu tidak ditangkap kalau kamu tak tahu. Cuma satu lagi ubat yang Nabi kita bagi penawar, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dipermudahkan ke arah mana dia diciptakan. Jika dia diciptakan syurga, dia akan rasa mudah nak buat perkara itu. Itulah alamat dia. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang dia akan rasa mudah. Ke arah mana dia diciptakan. Kalau ke arah ke syurga, maka mudahlah perkara-perkara ke syurga. Jadi segala dalil yang banyak ini, Allah kata, Innallah wa annallah yahdi man yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia akan bagi pimpinan hidayah kepada siapa yang dia kendaki. Jadi alamat orang yang Allah kendaki, Allah campak dalam hati orang itu, mudah untuk buat sesuatu yang diarahkan. Allah Ta'ala campak pada hati orang itu, mudah nak buat. Muyassar, yang dipermudahkan oleh Allah pada orang itu untuk buat. Jadi tepuk dada lah, tanya hati masing-masing. Dia rasa mudah atau payah? Jika rasa mudah, memang kamu akan diciptakan keadaan itu. Mudah apa? Mudah taat, maka kepada taat, keputusan taat. Mudah neraka, maka kepada neraka. Alamat sangat-sangat jelas. Jadi, nak beritahu pada kita, dalil sangat banyak. Tapi kenapa ramai yang tak dapat hidayah? Wa annallah yahdi man yurid. Sesungguhnya Allah akan bagi hidayah. Bukan sebab dalil banyak, sebab dia ingin masukkan itu dalam hidayah. Takhwif ukhrawi, innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladhina asyraku. Ayat ni nak beritahu pada kita, Allah Taala tidak ada pilih kasih. Hamba daripada keturunan mana tidak ada masalah. Dia anak siapa tak apa, duduk di mana tak berguna bahasa apa tak apa. Sini Allah beritahu, innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman di kalangan umat Muhammad, wal ladhina hadu, dan orang-orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa, was-sabiin, orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim, wal nasara, dan orang beriman dengan Nabi Isa, wal majus, dan orang majusi. Masa itu adalah majoriti sebelah kanan, sebelah timur adalah orang majusi. Wal ladhina asyraku, dan orang Mekah yang syirik. Tak kira nama bangsa pada masa wahyu ni turun, tak kira. Semua itu berhak untuk berikhtiar, untuk menghampirkan diri dan mentauhidkan Allah. Inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan buat keputusan di kalangan mereka semua itu pada hari kiamat, mengikut ikhtiar masing-masing semasa dunia. Inna Allah ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyaksikan segala-galanya. Dari akal yang kedua, alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fi samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah Ta'ala dia adalah satu zat yang mana semua makhluk, baik di lapisan langit, baik di lapisan bumi, sujud kepadanya. Termasuklah wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal. Matahari pun sama, dan bulan dan bintang, dan juga gunung ganang, wasyajaru dan pokok kayu kayak, wajawab dan segala binatang. Wa kathiru minan nas, dan ramai juga di kalangan manusia. Diambil daripada zaman Nabi Adam hingga zaman terakhir dunia ni, ramai juga. Walaupun sedikit pada satu zaman, tapi kumpul semua ramai juga. Nabi-nabi, para sahabat Nabi, ramai juga. Sebab dia satu golongan. Tapi wa kathirun haqqa alaina azab. Dalam masa yang sama, ramai juga yang sabit ke atas mereka itu azab. Ramai juga yang sampai ke atasnya azab. Sebab apa? Sebab manusia diberi pilihan, diberi kebebasan untuk memilih. Ingat, wa man yuhinillah, dan siapa saja yang Allah hinakan dia dengan tidak diberi hidayah, fama lahu min mukrim, maka tidak ada kuasa lain yang boleh memuliakan dia sampai bila-bila. Ingat kaedah Allah Taala, wa man yuhinillah, siapa yang Allah hinakan dia dengan tak bagi hidayah, dengan tidak diberi taufik, dengan tidak diberi iman, dengan tidak diberi amal, dengan tidak diberi wahyu. Fama lahu min mukrim, maka tiada lagi baginya sesiapa yang lain yang boleh memuliakan dia lagi. Tidak ada. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Tak perlu tanya. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbi. Inilah dua golongan. Ayat ini ayat takhwif ukhrawi.
Inilah ada dua golongan yang berbatang-batahan pada mentauhidkan Tuhan. Ada golongan yang mentauhidkan, ada golongan yang tidak mentauhidkan Tuhan. Mana berbantah-bantah fi tauhid, fi wahdaniyati rabbih. Falladina kafaru, maka orang yang ingkar tauhid, apa akan jadi? Quti'at lahum thiyabun min nar, akan dibuat untuk mereka baju yang sepadan dengan badan mereka daripada baju api neraka. Api neraka satu perkara, baju dia pun baju api neraka. Akan dibuat untuk mereka baju yang sepadan dengan badan mereka, baju daripada api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, akan disimbah ke atas kepala mereka itu air panas. Hasil pada air panas itu yusharu bihi, akan hancur luluh ma fi butunihim, apa-apa saja yang ada dalam perut mereka, dan akan hancur luluh wal julud, kulit-kulit mereka. Yang ketiga, walahum maqami'u, dan akan ada bagi mereka itu suatu azab lain, maqami'u min hadid, tali-tali cemti daripada api untuk dipukul dan diwatak. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar daripada api neraka, min ghamin, oleh kerana keceritaan dan kesedihan, u'idu pihak mereka akan dikembalikan semula kepadanya, ke tengah-tengah neraka. Setiap kali dia ingin keluar ke tepi, dia akan dihantar ke tengah-tengah neraka. Sambil Allah kata, wadhuku rasailah kamu semua azabal hariq, azab yang membakar ini. Semoga Allah lindungi kita semua. Jadi dua golongan akan ada balasan. Dan bila akan ada balasan, tentu sekali akidah tak sama, tentu sekali amal tak sama semasa dunia. Manakala ayat seterusnya sebagai tafsir, Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya Allah Ta'ala juga akan memasukkan orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid, wa amilus salihat, dapat melakukan amal yang soleh. Masuk dalam apa? Jannatin, kebun-kebun syurga yang luas, tajri min tahtial anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yuhallawna fiha, juga diberi pakaian. Yuhallawna fiha, akan diberi pakaian perhiasan dalam syurga. Min asawira, daripada gelang-gelang, min zahabin, daripada jenis emas syurga. Wa lu'lu'an, dan dibakar juga mutiara-mutiara, jenis syurga. Itu perhiasan mereka. Wa libasuhum, dan pakaian mereka fiha, dalam syurga nanti, harirun, sejenis sutra. Sutra juga sutra syurga. Yang dinisbahkan di masa dunia ini adalah barang-barang bernilai, yang bukan semua orang dapat. Wahudu ila tayyibi minal qaul, semasa dunia dulu dia telah diberi hidayah untuk kalimah tayyibah. Di segi akidahnya, kalimah la ilaha illallah, dibagi hidayah memahami kalimah tayyibah ini dengan kefahaman yang sebenar. Itu kalimah tauhid. Kalimah tayyibah, kalimah tauhid, perkara yang sama. Itu la ilaha illallah. Dalam tafsir Jalalain itu terang dia kata la ilaha illallah. Mudah-mudah di dunia dia telah diberi hidayah untuk memahami kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah dengan sejelas-jelasnya. Wa hudu ila siratil hamid, dan juga dibagi hidayah dengan mudah untuk berjalan jalan yang terpuji, iaitu agama Islam. Akidah duduk dalam hati, amalan Islam duduk di luar anggota. Maknanya amalan Islam mereka dapat hayati dengan baik melalui anggota mereka. Semoga Allah Ta'ala golongkan kita daripada golongan ini. Amin. Ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi, innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram, sesungguhnya mereka yang ingkar, kufur dengan sebab syirik dan neraka, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang orang lain daripada Islam. Sabilillah ini makna Islam. Asal sabilillah, sabili tauhid, sabili kalimatillah, dan menghalang orang lain daripada masjid haram, daripada masuk masjid haram untuk melakukan amal-amal ibadat kepada Allah. Alladzi ja'alnahu, yang mana masjid haram itu kami telah jadikannya linas, untuk seluruh manusia. Sama saja berhak. Orang Mekah ke luar Mekah, orang jauh, orang dekat, orang Arab atau orang Ajam, masjid haram adalah sama saja berhak. Sawa'an, sama saja di segi berhak. Al-akifu fihi, yang menginap di kawasan itu, wal-bad, dan orang jauh daripada itu. Dia halang. Mana dia anggap dia ni AJK Masjid Haram, pun dia halang orang luar. Tidak boleh. Wa man yurid fihi,
Dan siapa-siapa yang ingin melakukan pada Masjid Haram biilhadin, suatu penyimpangan dalam agama, bizulmin, lebih-lebih lagi melakukan zalim syirik dalam agama, nudhiquhu min azabin alim, kami akan timpakan kepadanya azab yang sangat pedih. Itulah rahsia kehebatan dua Masjid Haramain. Ayat ini sebenarnya dituju asalnya kepada orang Mekah yang pada masa itu dia menjaga Masjid Haram. Dia tak membenarkan Nabi dan para sahabat guna masjid. Tak benar Nabi dan sahabat guna masjid. Sedangkan yang betul-betul layak, untuk beribadat dalam masjid ahli tauhid. Sebab masjid itu dibina oleh Nabi yang memiliki akidah tauhid. Tapi oleh kerana dia menganggap dia yang berkuasa, Allah Ta'ala beritahu pada kita ni ayat ini. Supaya mereka-mereka pada masa ayat ini turun sedar. Setelah itu Allah Ta'ala ceritakan juga, kononnya orang Mekah kata kami ikut Nabi Ibrahim. Kami duduk di sini pun adalah daripada datuk nenek kami yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kerana ni kampung Nabi Ibrahim, kampung anaknya Ismail, kampung isterinya Hajar. Allah Ta'ala jelaskan, Ibrahim dia cara lain. Dakwaan kata ikut tu tak semestinya betul. Ada kadang-kadang betul, ada kadang-kadang tidak betul. Sebab ia suatu dakwaan, dia mesti kena ada bukti, kena ada dalil. Dakwaan saya pandai. Biasalah dulu. Kalau lulus, pandai. Kalau tak lulus, tak pandai. Jadi, setiap dakwaan dia kena buktikan dakwaan itu. Barulah kita kata dia dakwaan yang betul. Kalau tidak, dakwaan palsu atau dakwaan bohong. Jadi orang Mekah duduk dakwah dia Al-Hanif, orang ikut Nabi Ibrahim. Sebab datuk nenek dia semua berkampung di sini. Dan ni kampung Ibrahim, kampung Ismail, kampung Hajar. Lalu Allah Ta'ala adakan cerita. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Dan di waktu kami menempatkan untuk Nabi Ibrahim di Baitullah. Makanal bait ni tempat yang ada padanya Baitullah. Supaya dia mari duduk sini, bawa isterinya Hajar sini. Dan anaknya Ismail. Dan Allah Ta'ala beritahu kepada dia, duduk di sini, di Baitullah ni, alla tusyrik bi syai'an. Kamu, wahai Ibrahim, jangan syirik kepada aku dengan apa benda yang lain. Pertama. Yang kedua, wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud. Kamu hendaklah sucikan rumah aku Baitullah ini untuk orang-orang datang tawaf. Untuk orang-orang datang sembahyang dan iktikaf, untuk orang datang sujud dan rokok, untuk orang datang rokok dan sujud. Diutamakan tawaf kerana ini satu-satunya tempat yang ada tawaf. Masjid-masjid lain, hatta Masjid Nabawi atau Masjid Baitul Maqdis tidak boleh tawaf. Jadi Allah Ta'ala beritahu, bersihkanlah rumah aku ini supaya sentiasa bersih daripada apa perkara, baik daripada najis rohani, patung berhala, ataupun najis jasmani, najis-najis biasa, kekotoran biasa. Bersihkanlah kamu rumahku lit-ta'ifin, untuk golongan yang datang mengunjungi masjid ini bagi tujuan tawaf. Sebab apa? Didahulukan tawaf kerana ini saja masjid yang ada tempat tawaf. Wal qa'imin wa ruk'i sujud. Dan setelah buat masjid dalam bina siap, wa adzin finnas, dan serulah pada seluruh manusia bil haji, untuk datang buat haji ke tempat ini daripada seluruh dunia. Nasaya ya'tuka, mereka akan datang kepada seruan kamu, rijalan, ada cara jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, di atas setiap unta yang kurus. Unta yang kurus ni ulama tafsir kata kerana perjalanan begitu jauh, asalnya unta ni gemuk, tapi jauh punya pasar nak sampai ke Mekah jadi kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, unta-unta itu datang daripada setiap tempat yang jauh daripada Baitullah. Mari juga untuk mengunjungi tempat ibadat ini. Liyashhadu, tujuan dia mari, liyashhadu manafi'a lahum, supaya dia boleh tengok perkara-perkara yang memberi faedah kepada mereka, baik pahala, baik duniawi. Ukhrawi pun ada di sini, duniawi pun ada di sini. Di antara ukhrawi ialah dia akan dapat pahala lebih. Di antara ukhrawi ialah dia akan dapat berkat lebih. Kerana semua ni kawasan berkat. Berkunjung di sini, kalau ingat yang baik, akan dapat mudah
dapat hidayah Allah, dapat faham agama, dapat segala-gala yang dikira ukhrawi selain daripada pahala yang dijanjikan lebih. Duniawi pula, apabila semua datang, maka bertukar-tukar barang melalui jual beli. Apabila semua pelosok dunia datang ke sini, maka dibenarkan bertukar-tukar barang dengan cara jual beli. Maka dia akan dapat faedah. Barang murah lagi daripada orang Islam. Dan di antara kelebihannya lagi, di sinilah tempat pertemuan seluruh dunia untuk bincang apa saja perkara yang bersangkutan dengan masalah orang Islam. Dan di sinilah kalau nak ajar ilmu, ajarlah kepada dia. Sebab mereka akan balik ke tempat masing-masing. Yang seterusnya kelebihan di sini ialah dapat menyatukan umat Islam. Kerana di sini mari dengan satu cara. Satu Kaabah, satu cara, satu laungan untuk menjadi hamba Allah. Jadi liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka dapat hadir tengok sendiri faedah-faedah ukhrawi dan faedah-faedah duniawi mereka. Wa yadhkuru ismallah, lebih-lebih lagi mereka dapat ingat Allah Taala fi ayyamin ma'lumat, lebih-lebih lagi pada hari-hari yang dikhususkan untuk banyak mengingati Allah. Hari raya dengan takbirnya dan hari tasyrik. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, di atas rezeki yang kami bagi, yang Allah bagi kepada mereka daripada binatang ternak mereka itu. Fakulu minha, maka kamu bolehlah makan daripada binatang ternak yang kamu bawa untuk disembelihkan. Wa at'imul ba'isal faqir, dan bagi juga makan kepada orang yang fakir, ba'isa. Seorang yang ba'is, orang yang ditimpa kemiskinan, orang yang ditimpa oleh kesusahan. Al-faqir, dan orang miskin. Sini ba'is ni orang ditimpa oleh kesusahan. Tak kira kesusahan daripada jenis mana. Manakala fakir, orang yang tidak ada harta, sangat berhajat. Thumma liyaqdu tafatahum, apabila selesainya haji, maka kamu hendaklah hilangkanlah kekotoran-kekotoran yang ada pada badan kamu yang sebelum ini diharamkan sebagai pantang larang haji, sebagai keadaan kamu berihram, mana boleh potong kuku dan sebagainya. Wal yufu nuzurahum, dan hendaklah kamu sempurnakan segala fardu-fardu haji kamu dan nazar-nazar wajib kamu. Waliyatawafu bil baitil atiq, dan adalah mereka tawaf di Baitullah Al-Atiq yang betul-betul lama. Maknanya Baitul Atiq ni betul-betul rumah Allah yang betul-betul lama. Daripada Atiq ni kita panggil antik. Satu lagi Atiq dengan makna bebas daripada pencerobohan. Rumah Allah yang bebas daripada sebarang pencerobohan. Zalika, ini semua adalah hukum yang kamu telah dengar, yang perlu kamu adakan, kamu hidupkan. Wa may yu'azzim hurumatillah, dan siapa sahaja yang boleh menghormati hukum-hukum Allah yang Allah haramkan daripada mencabulinya. Siapa-siapa saja yang boleh menghormati hukum-hukum Allah yang Allah Taala haramkan daripada mencabulinya, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Wa uhillat lakumul an'am, dan dihalalkan kepada kamu semua binatang ternak. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibaca kepada kamu melalui wahyu. Perkara yang diberitahu oleh Allah melalui wahyu haram, maka itu saja haram, yang lain semua halal. Fajtanibur rijsa minal awthan, maka kamu semua hendaklah jauhi setiap benda najis minal awthan, daripada patung-patung berhala. Wajtanibu qaula zur, dan hendaklah kamu jauhi perkataan-perkataan bohong. Itu dah lafaz kamu yang kamu lafaz dalam nazar kamu kepada selain pada Allah, atau lafaz-lafaz seru kamu pada seruan selain pada Allah, semua itu lafaz bohong. Jauhilah. Hunafa, ikhlas hati kamu lillah, tulus kepada Allah Ta'ala. Ghaira musyriki nabihi, hal kada tidak mensyirikkannya. Ingat, wa man yusyrik billah, siapa-siapa saja yang syirik pada Allah, ibarat dia seperti mana ka'annama, fa ka'annama kharra minas sama, seolah-olah dia jatuh daripada langit. Sebelum sampai ke bumi, fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh burung, tak tahu pergi ke mana. Dahlah jatuh daripada langit, sebelum sampai ke bumi disambar oleh burung. Atau contoh bagi syirik ini, au tahwi bihirih, atau dia diterbangkan oleh angin yang kencang, fi makanin sahih, bawa pergi jauh, tempat yang sangat-sangat jauh, yang suka untuk ditemui. Zalika, ya demikian syariat yang Allah Ta'ala beritahu supaya dapat dijaga. Wa man yu'azzim sya'air Allah, dan siapa-siapa saja boleh menghormati sya'air Allah, lambang agama Allah. Lambang sini semesti waktu ibadat, waktu haji, waktu puasa,
Lamban juga berarti tempat ibadat. Masjid Haram, Muzdalifah, Arafah, Masjid Allah, yang lain-lain. Yang juga syairullah ini amal-amal ibadat. Amal-amal ibadat. Dan juga binatang-binatang yang dijadikan untuk ibadat. Kena jaga semua. Jadi wa man yu'azzim sya'airallah. Siapa saja yang boleh mengagung dan menghormati lambang-lambang agama Allah, baik dari segi masanya, masa ibadatnya, tempat ibadatnya, perbuatan ibadat itu sendiri, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya boleh menghormati itu adalah daripada hati yang bertakwa, hati yang betul-betul takut kepada Allah. Lakum fiha, untuk kamu pada binatang ternak yang kamu akan korbankan itu, manafi'u, kamu boleh tongganginya sebelum sembelih, kamu boleh perah susunya sebelum sembelih, ila ajalin musamma, kepada tempoh yang ditetapkan untuk disembelih. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian tempat sembelihnya adalah di tanah haram. Walaupun di sini disebut Baitul Atiq hingga sampai ke Kaabah, mana tempat sembelihnya di tanah haram. Dalam kitab tasbih kita ada baca tempat sembelih untuk umrah itu di Marwah, dan untuk haji di Mina. Kita akan sambung insya-Allah. Kita akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi setiap umat kami telah jadikan mansaka, cara ibadah. Seperti di antaranya menyembelih binatang kurban. Ada caranya daripada ibadah Allah. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, supaya mereka boleh mengingati dan menyebut nama Allah di atas rezeki yang Allah bagi kepada mereka, min bahimatil an'am, daripada binatang ternak, kemudahan kepada mereka. Jadi cara itu tak boleh diubah suai. Janganlah pula kamu sembelih dengan nama lain untuk patung berhala kamu, untuk pujaan ma'bud kamu yang lain itu. Fa ilahukum ilahun wahidun, maka ilah kamu adalah ilah yang satu. Sembelih binatang juga atas nama Allah, kerana Allah. Sembelih binatang juga atas nama Allah, kerana Allah. Yang ini tidak seperti mana apa yang sedang berlaku pada masa turunnya ayat ini di kalangan musyrik Mekah. Falahu aslimu, kepada Allah jualah kamu hendaklah berserah diri, baik di segi i'tiqad dan kepercayaan, atas akidah dan juga untuk tawakkul iman, baik di segi amalan dalam mengikuti syariat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui cara Nabi SAW. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah berita gembira kepada golongan yang boleh taat dan rendah diri dalam mengikut hukum Allah. Ayat ini ayat tafsir. Mukhbitin apa maksud? Rendah diri di sini. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang apabila disebut saja Allah, hati mereka menjadi gemetar. Kerana hubungan mereka dengan Allah begitu rapat. Kerana hubungan mereka dengan Allah begitu rapat. Dan mukhbitin juga sifatnya lain, selain pada itu, wasabirina. Mereka golongan yang boleh sabar. Ala ma asabahum, di atas apa saja ujian yang menimpa mereka dalam taat. Dalam taat itu mereka boleh sabar. Lebih-lebih lagi wal muqimis salah, mereka dapat dirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan rezeki yang kami bagi pada mereka boleh infakkan. Inilah al-mukhbitin yang diberi kepada mereka itu berita gembira. Wal budna ja'alnaha lakum, unta-unta. Di sini sebenarnya walaupun disebut unta, sebenarnya untuk semua binatang yang disembelih di tanah haram. Cuma disebut unta sebagai pilihan dalam ayat ni kerana dia adalah yang terbaik. Lebih-lebih lagi unta tu jenis badanah yang gemuk. Jadi badanah jamak dia budna, mana unta-unta yang gemuk yang dikira binatang terbaik untuk disembelih di tanah haram. Ja'alnaha lakum min sya'airillah, ya kami telah jadikannya untuk kamu daripada lambang kebesaran Allah. Lakum, untuk kamu, fiha, padanya khairun, di segi agama baik, di segi dunia pun baik. Di segi agama dapat pahala,
Di segi dunia kamu boleh bantu orang lain. Cuma fadhkuru smallahi 'alaiha shawab. Maka kamu hendaklah sebut nama Allah, jangan sebut nama lain. Di atas menyembelih unta itu hal kadang shawab berdiri dengan 3 kaki. Shawab ni adalah cara unta disembelih dengan cara berdiri, tidak seperti binatang lain. Dilipat semua kaki kecuali kaki kiri depan. Dilipat kaki kiri depan kecuali kaki-kaki yang lain 3 tu dibiarkan kecuali kaki depan yang kiri dilipat. Cara sembelih unta. Fa idza wajabat junubuha, apabila dia telah tumbang, rubah dan mati, fakulu minha, maka kamu bolehlah makan daripadanya. Wa at'imul qani' wal mu'tab, dan boleh juga bagi makan kepada orang yang miskin yang tidak meminta dan kepada miskin yang meminta. Kadzalika sakharnaha lakum, beginilah kami telah memudahkan binatang ternak ini untuk kamu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu boleh bersyukur dengan melakukan taat. Kamu boleh bersyukur dengan melakukan taat, dengan cara menyembelihkannya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, memang tak akan sampai kepada Allah daging korban dan darah korban. Walakin yanalu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah sifat takwa kamu. Tak sembelih atas makhluk, tidak sembelih selain pada Allah. Dan sembelihan pula dipilih yang terbaik, dan juga dia akan diagih-agihkan kepada fakir miskin. Jadi itu yang akan sampai kepada Allah Ta'ala daripada takwa kamu, yakni kepatuhan kamu dan jaganya kamu syariat Allah. Kadzalika sakharaha lakum, begitulah Allah Ta'ala telah mempermudahkan sembelihan-sembelihan korban ini untuk kamu. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu banyak bertakbir kepada Allah di atas apa yang Allah telah ajar pada kamu, yang Allah pimpin kamu. Wa basyiril muhsinin, dan berilah berita gembira kepada golongan yang memiliki hati yang baik. Di antara golongan yang memiliki hati yang baik adalah orang yang mentauhidkan Allah. Dalam tafsir Ibn Abbas daripada kitab Ruhul Ma'ani, al-muhsinin dalam ayat ini muwahhidin, itu golongan yang memiliki hati yang baik, itu yang mentauhidkan Allah. Ayat seterusnya sebagai tafsir, innallaha yudafi'u lil ladzina amanu, Allah Ta'ala sentiasa akan membela dan bagi kemenangan kepada orang beriman. Allah Ta'ala sentiasa akan membela dan memberi kemenangan kepada orang beriman, orang percaya kepada Allah. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafurin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka setiap manusia yang khianat. Manusia yang khianat ini apa dia? Akidah dia adalah akidah yang syirik kepada Allah. Daripada tafsir Jalalain, khawanin adalah humul musyrikin, mereka mengkhianati. Kafurin ya ingkar. Oleh kerana Allah janji nak tolong orang beriman, Allah tidak suka kepada golongan yang khianat kerana kufur dan syirik. Udhina lil ladzina yuqatalun, dibagi keizinan kepada orang Islam yang diperangi. Dibagi keizinan kepada orang mukmin yang diperangi. Yang diperangi, mana orang mukmin yang diperangi. Jika tidak diperangi, tidak dibagi keizinan. Diperangi. Allah nak bantu orang mukmin pada semua keadaan. Semua keadaan. Tapi apabila dia diperangi, maka diizin kepada mereka untuk memerangi. Jadi dibagi izin kepada orang Islam, orang beriman yang diperangi, bi'annahum zalimu, dengan sebab mereka dizalimi. Dengan sebab mereka dizalimi. Izin untuk mereka itu berperang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bagi membantu mereka sangat berkuasa. Bagi membantu mereka sangat berkuasa. Siapa mereka itu yang dizalimi? Iaitu sahabat Nabi. Pada asalnya ayat ini pada para sahabat yang berhijrah kerana dihimpit oleh orang kafir Mekah. Alladzina ukhriju min diyarihim, orang yang telah dihalau keluar, dihimpit mereka itu daripada kampung halaman mereka, bighairi haqqin, dengan tidak ada sebab yang patut. Illa an yaqulu, kecuali mereka hanya berkata Rabbuna Allah, Rabb kami Allah. Jadi orang yang berkata Rabb Allah lah boleh duduk di Mekah. Tapi sebaliknya, orang yang syirik pada Allah menghalaukan orang yang mengata Rabbun Allah. Memang tak benar. Walaula dafa'allahi an-nasa ba'dhum bi ba'd, kalau Allah Ta'ala tidak menolak kejahatan setengah mereka dengan guna setengah yang lain dengan cara peperangan, nasaya lahud dimat sawami, akan hancurlah rumah-rumah ibadat
Sawami'u dalam kitab tafsir kata rumah-rumah ibadat zaman Nasara dulu dibina di padang-padang, di tempat persinggahan musafir. Wabiya'un, dan akan hancur binasalah tempat-tempat ibadat Nasara, gereja mereka. Wa salawatun, tempat ibadat Yahudi. Wa masajidu, dan tempat ibadat orang Islam. Semua tempat ibadat ini sebenarnya yuzkaru fiha ismullah katsiran. Disebut dalamnya nama Allah banyak-banyak. Wala yansurannallahu man yansuruhu, janji Allah Taala pasti Allah akan membantu dan menolong siapa saja yang menolong agamanya. Jadi Allah Taala pasti akan menolong siapa saja yang menolong agamanya. Jadi dalam ayat ini nak beritahu kepada kita, tolong agama terlebih dahulu baru dapat pertolongan Allah. Allah pasti akan tolong orang yang menolong agamanya. Mana apabila ada dalam hati seorang itu tolong agama, Allah tolong dia. Ayat seterusnya sebagai jumlah ta'liliyah. Kenapa Allah boleh tolong? Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah sangat kuat. Lagi perkasa. Tidak boleh dikalahkan. Aziz maknanya perkasa, tidak boleh dikalahkan. Sangat kuat, boleh menolong apa-apa saja yang manusia berhajat kepada bantuan dan pertolongan. Orang tolong agama jenis mana? Allah kalau beritahu, alladzina immakkanahum, itu orang-orang yang Allah akan bagi pertolongan kerana tolong agama. Kerana mereka ini, in makkanahum, jika kami bagi kuasa fil ard, untuk menakluk mana-mana daerah di bumi ini. Apa mereka buat? Aqamus salata, mereka akan dirikan salat hubungan dengan Allah. Wa atawuz zakata, mereka akan tunaikan zakat hubungan dengan hamba Allah. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, itu mereka akan cuba usaha berjuang menghidupkan agama dan menghapuskan kemungkaran. Mereka suruh benda makruf dan mereka cegah mungkar. Maknanya mereka menghidupkan agama. Segala perkara-perkara agama dinamakan makruf. Segala perkara-perkara yang bercanggah dengan agama dinamakan mungkar. Walillahi aqibatul umur. Milik Allah segala kesudahan. Ayat seterusnya sebagai takhwif duniawi beserta tasliyah kepada Nabi. Semua ini janji Allah. Perkara yang diberitahu tadi adalah janji. Nak tolong, janji Allah. Mereka yang bersifat seperti itu. Wa iyukadzibuka, dan sekiranya mereka mendustakan kamu. Apa yang kamu sampaikan kepada mereka daripada wahyu, mereka dustakan kamu. Dah biasa, faqad kadzabat qablahum qaumuhum. Telah mendustakan juga sebelum orang Mekah ini kaum Nabi Nuh akan Nabi Nuh, kaum Ad akan Nabi Hud, kaum Samud akan Nabi Saleh. Wa qaum Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim mendustakan Nabi Ibrahim. Kaum Lut, kaum Nabi Lut mendustakan Nabi Lut. Wa ashabu Madyan, dan penduduk Madyan telah mendustakan Nabi Syuaib. Wa kudziba Musa, dan Nabi Musa juga didustakan oleh kaumnya. Fa amlaitu, maka aku bagi kepada mereka itu tempoh. Mana setelah berlakunya pendustaan, kami tak cepat hukum. Kami tidak cepat hukum, iaitu kami bagi kepada mereka tempoh lil kafirin, kepada golongan yang ingkar itu. Summa akhirnya akhadtuhum, aku azab mereka. Aku tangkap mereka. Fakaifa kana nakiri, maka bagaimana dahsyatnya nakiri, kebencianku apabila aku hukum mereka. Ini aku tak akan tinggalkan apa-apa pun. Aku tidak akan tinggalkan siapa pun yang akan hidup. Faka'ayyim min qadyatin ahlaknaha, banyak mana kami telah binasa. Banyak ke daerah yang kami telah binasakannya. Hal keadaan penduduk daerah itu sebelum binasa, zalimatun, zalim. Apa makna zalim sini? Alluha musyrikun, yakni penduduk daerah itu syirik. Zalim sini dengan mana? Melakukan syirik. Daripada tafsir Nasafi. Jadi daerah yang hancur itu fahiya khawiyatun ala urushiha. Tembok-tembok bangunannya telah menimpa ke atas bumbung-bumbungnya. Mana sekian lama ditinggalkan terbiak, lama-lama bumbung akan jatuh. Selepas bumbung jatuh, barulah tembok dinding akan tumbang atasnya. Dan banyak mana bi'ri mu'affalah, telaga-telaga yang terbiak. Ya, suatu masa dahulu di tempat ini adanya penghuni.
Tapi penghuni sudah hancur, mati, tinggal telaga. Dan banyak mana qasri masjid, istana-istana dan bangunan-bangunan yang tinggi lagi kukuh dibina juga tidak ada penghuni. Allah beritahu. Afalam yasiru, kalau tidak percaya pergilah diri. Afalam yasiru, tidakkah boleh mereka adakan safar fil ard, di muka bumi, di tempat-tempat yang Allah Taala beritahu. Tujuannya fatakuna lahum qulubun. Maksud daripada safar itu adalah supaya berfikir. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Supaya mereka yang ada hati itu boleh berfikir. Supaya mereka yang ada hati itu boleh berfikir. Au adhanu yasma'una biha, ada yang ada telinga tu boleh dengar perkara yang berlaku dan dengar berita-berita yang disampaikan tentang sejarah tentang tempat itu. Sekiranya ada hati yang boleh berfikir, sekiranya ada telinga yang boleh mendengar, maka dia akan berubah. Tapi masalahnya ialah fa innaha sini fa innal qisah. Kisah kejadiannya ialah la ta'mal absar. Sebenarnya mata tidak buta. Bukan mata yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, akan tapi hati yang di dalam dada itu saja buta. Ikuran kerana itulah segala-gala bukti dan dalil tempat-tempat yang Allah Taala beritahu ini mereka tidak dapat berubah. Ayat seterusnya zajrun beserta takhwif duniawi. Wa yasta'jilunaka bil adab. Mereka minta kepada kamu Muhammad supaya disegerakan azab kepada mereka. Memang Allah Taala akan timpakan azab. Wala yukhlif Allahu wa'adahu. Allah memang tidak akan memungkiri janji untuk bagi bantuan kepada Nabi dan untuk menghukum mereka yang menolak. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Cuma apa yang akan ditimpakan kepada mereka begitu dahsyat. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan kamu sama dengan 1000 tahun bilangan yang kamu hitung bagi ahli neraka. Satu hari di sisi Tuhan kamu sama dengan 1000 tahun bilangan yang kamu hitung bagi ahli neraka. Wa ka'ayyin min qaryatin, dan banyak mana daerah amlaitulah yang kami bagi pada masa itu peluang. Yang kami telah bagi kepada mereka itu peluang. Wa hiya zalimatun, al-kana penduduk daerah itu zalim dengan sebab syirik dan kufur. Summa, kemudian akhirnya akhadtuha, aku tangkap mereka, aku azab mereka. Wa ilayyal masiru, dan kepada akulah kembalian mereka semua. Ayat seterusnya sebagai targhib. Qul ya ayuhan nas, katalah kepada mereka wahai manusia semua, innama ana lakum nadhirun mubin. Sesungguhnya aku ini adalah satu orang yang memberi peringatan lagi dan jelas nyata pada kamu. Tabsyir. Falladzina amanu wa 'amilus shalihat, maka orang-orang yang boleh beriman atas akidah tauhid wa 'amilus shalihat dan dapat melakukan amal saleh, lahum maghfirah. Bagi mereka janji Allah ialah keampunan daripada dosa. Yang ini ditutupi kesalahan mereka. Tidak akan disebut lagi di akhirat. Walaupun kesalahan telah berlaku, tapi ditutupi. Dengan cara, sama ada Allah bagi taufik bertobat, sama ada Allah bagi taufik melakukan amal yang banyak, dan sebagainya. Yang akhirnya akan dapat keampunan. Dan bagi mereka itu, di syurga, warizqun karim, mereka akan dapat rezeki yang mulia. Semua perkara dalam syurga adalah nikmat yang mulia. Semoga Allah Ta'ala pilih kita daripada golongan ini. Amin. Ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi. Walladzina sa'u fi ayatina, dan orang-orang yang berusaha untuk fi ibtali ayatina, orang-orang yang berusaha untuk merusakkan ayat-ayat dan bukti-bukti kami. Mu'ajizin, yang berpahaman mereka dapat mengalahkan kami. Mana boleh. Ulaika, orang bersifat seperti itu, ashabul jahim, mereka adalah penduduk tetap neraka jahim. Semoga Allah lindungi kita semua daripada golongan ini. Dalam perkara agama, suatu cara Allah Ta'ala adakan. Masing-masing manusia Allah pilih untuk berusaha menghidupkan agama. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala juga adakan ujian dengan dibagi kepada syaitan kebebasan untuk menggoda. Di sini Nabi berusaha untuk mengambil manusia ke syurga. Di sana syaitan akan menghasut manusia untuk membawa ke neraka. Itulah suasana dunia. Dan itulah dinamakan ujian. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Kami tidak utus sebelum kamu mana-mana rasul pun.
wala nabiyyan, dan mana-mana nabi, illa kecuali idza tamanna, apabila nabi itu berkeinginan untuk mengajak manusia kepada tauhid, alqa syaitanu fi umniyatihi, akan syaitan berusaha membisikkan kepada hati pendengar supaya lawan tauhid, supaya puja syirik. Itulah caranya. Jadi setiap kali Nabi berkeinginan untuk ajak manusia kepada tauhid, dengan berusaha mengajak manusia, syaitan juga berusaha. Di sini Nabi berusaha, syaitan tak ada tengok sajalah. Dia naik sentok. Jadi sini Nabi berusaha, syaitan juga berusaha. Tidak ada kata Nabi, apabila Nabi tak buat kerja, maka syaitan berhenti, cuti. Tidak ada gitu. Di mana Nabi berusaha, maka syaitan juga berusaha. Itulah medan dunia sebagai ujian. Jadi idza tamanna, apabila Nabi berkeinginan untuk mengajak manusia supaya beriman, berkeinginan untuk menyampaikan manusia wahyu yang ada dalam tu ajaran, alqa syaitanu fi umniyatihi, syaitan juga bekerja. Terus syaitan akan campakkan bisikan dia kepada hati-hati pendengar. Hati-hati pendengar sini, umniyatihi ini kepada hati-hati dan fikiran orang yang mendengar, untuk menghasutkan orang itu supaya tidak dengar, untuk menghasutkan orang itu supaya tidak ikut. Tapi agama ni satu kehebatan dia, apabila dia diteruskan, fayansakhullahu ma yulqi syaitan, Allah Ta'ala akan menghapuskan apa saja yang dibisikkan oleh syaitan melalui ayat-ayat wahyu yang dibacakan oleh Nabi. Bukan kalau Nabi, kalau syaitan. Ini mana Allah Ta'ala terus akan menghapuskan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Summa yuhkimullahu ayatihi, kemudian Allah Ta'ala tegur dan tegakkan ayat-ayat tauhidnya, dan bisikan-bisikan syirik syaitan itu akan terhapus. Wallahu alimu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Hakimu, Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala huraikan lagi kepada kita cara macam mana liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradun. Cara tadi Allah Ta'ala jadikan supaya Allah Ta'ala boleh jadikan apa saja yang dibisikkan oleh syaitan itu ujian yang boleh merosakkan lilladina fi qulubihim maradun, kepada orang yang hatinya ada penyakit ragui. Ada dalam hatinya penyakit yang meragui apa yang disampaikan oleh Nabi. Siapa-siapa saja yang ada dalam hatinya meragui apa yang disampaikan oleh Nabi, maka bisikan syaitan akan jadi kepada dia. Begitu juga wal qasiyati qulubuhum, syaitan akan membisikkan kepada mereka suatu fitnatan, suatu bentuk yang membahaya dan merosakkan hati-hati yang keras, iaitu hati yang degil. Hati-hati yang degil. Satunya hati yang masih meragui, raibun. Hati yang ada raib ni memang terpengaruh dengan syaitan. Lagi lepas pada itu, hati yang qasiyah ni lebih pada raibun, mungkin hati dhalalah dan sebagainya. Golongan-golongan ni lah syaitan akan menjadi geng dia. Wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya golongan yang zalim berada dalam persimpangan yang jauh dan memusuhi Nabi. Yang kedua, Allah Ta'ala beritahu wa liya'lamal ladina utul ilma. Hasil daripada seruan tauhid Nabi akan menambah yakin, sini akan menambah yakin alladina utul ilma, orang yang diberi kepadanya ilmu wahyu. Akan menambah yakinlah orang-orang yang diberi kepadanya ilmu wahyu. Maknanya sesiapa saja yang hilang keraguan dan ambil ilmu wahyu yang disampaikan oleh Nabi, maka dengan cara itu Allah Ta'ala menambahkan yakin annahul haq, bahawasanya dia adalah benar, mir rabbika, daripada Tuhan, yang berhak untuk disuruh dan dipuja dan untuk ditaat dan patuhi. Fayu'minu bihi, lalu hati mereka itu percaya dan yakin sungguh-sungguh. Hati mereka itu percaya dan yakin sungguh-sungguh. Fatukhbita lahu qulubuhum, dan hati mereka akan tunduk patuh untuk mengikutinya. Hati mereka juga tunduk patuh untuk mengikutinya. Dengan cara
dengan cara dimudahkan, dipersetujui oleh hati itu untuk diamalkan daripada anggota. Wa innallaha lahadil ladina amanu, dan sesungguhnya Allah sebenarnya yang memimpin, yang memberi hidayah dengan cara tadi kepada orang beriman, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi, wala yazalul ladina kafaru fi miryatin minhu, dan sentiasalah orang-orang yang masih ingkar itu fi miryatin minhu, berada dalam keraguan tentang wahyu yang dibacakan oleh Nabi, tentang wahyu yang dibacakan oleh Nabi, hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan, sehingga datangnya mati secara mengejut, ataupun sehingga datang kepada mereka kiamat dengan secara tiba-tiba, au ya'tiyahum 'adzabu yaumin aqim, atau datang kepada mereka azab bencana pada hari aqim, hari yang kosong daripada kebaikan. Al-mulku yawma idzin lillah, di akhirat nanti, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan zahirkan kerajaan hanya pada hari itu, Allah zahirkan hanya milik Allah. Yahkumu bainahum, Allah Ta'ala akan buat keputusan secara amali di kalangan mereka yang bersalah semasa dunia. Tabsyir falladina amanu wa amilus solihat, keputusan Allah ialah maka orang-orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid, wa amilus solihat, dan dapat melakukan amal soleh, fi jannatin na'im, dalam kebun syurga na'im yang luas. Ayat seterusnya takhwif ukhrawi, sebaliknya walladina kafaru, dan orang-orang yang sombong lagi ingkar, wa kadzabu bi ayatina, dan mereka juga mendustakan ayat tauhid kami, ayat syariat kami, faulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka itu azab yang menghinakan. Untuk wahyu atau untuk menegakkan agama, tentu sekali kadang-kadang berhajat kepada manusia itu bermusafir. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang duduk dengan Nabi, kadang-kadang di mana saja Nabi pergi, mereka akan turut sama. Sampai berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai berhijrah daripada Madinah ke Tabuk, mereka akan pergi bersama, semata-mata untuk sembah dan juga menegakkan agama. Jadi di sini Allah beritahu kelebihan hijrah dan berita gembira kepada mereka-mereka yang dapat berhijrah untuk agama, walaupun terbunuh, walaupun mati biasa, tetap Allah akan bagi pahala. Walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang yang sanggup berhijrah pada agama Allah, pada menegakkan agama Allah. Summa qutilu, kemudian mereka di sana mati terbunuh, au matu, atau mati biasa. Dua-dua keadaan. La yarzuqannahumullahu rizqan hasanah, Allah pasti akan bagi kepada mereka rezeki yang sangat baik, yakni syurga. Rezeki yang sangat baik, syurga, dan juga dapat melihat wajah Allah. Wa innallaha lahu khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala lah sebaik-baik yang menyediakan rezeki. Selain daripada itu, la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu, Allah Ta'ala juga akan memasukkan mereka di syurga yang mereka sangat berpuas hati, di syurga yang mereka sangat berpuas hati di atas pemberian Allah. Wa innallaha alimun halimun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, iaitu Maha mengetahui, sepatutnya Maha mengetahui perkara-perkara yang sepatut, sama ada ditakhirkan atau disegerakan. Halimun, Maha tabah, itu menangguhkan azab untuk bagi peluang kepada hamba itu berikhtiar dan berusaha dengan cara betul. Zalika, itu semua apa yang Allah Ta'ala beritahu tentang ahli syurga. Wa man aqaba, dan siapa yang ingin membalas, wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi, dan siapa yang membalas setimpa dengan dan sesiapa yang membalas setimpa dengan kezaliman yang dilakukan kepadanya. Sesiapa yang membalas setimpa dengan kezaliman yang dilakukan kepadanya, maka dia tetap dimaafkan oleh Allah. Summa, kemudian bughiya alaihi, dia dizalimi lagi. Allah beritahu la yansurannahu Allah, Allah pasti juga akan membantunya. Beberapa kali sekalipun dianiaya atau dizalimi, Allah tetap akan membantunya dengan dibagi kepada walinya untuk mengambil tindakan balas.
Innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha memaafi lagi Maha mengampuni. Qudrat Allah Ta'ala. Dzalika bi anna Allah yulijul laila wa fin nahar. Allah boleh buat seperti mana Allah janjikan dengan sebab Allah Ta'ala berkuasa. Di antaranya yulijul laila fin nahari, dia memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijul nahara fil lail, dan pada waktu lain dia memasukkan siang dalam waktu malam, menyebabkan malam jadi lebih panjang berbanding dengan siang, ataupun sebaliknya. Wa anna Allaha sami'un basir, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dzalika, itu semua mengenai kudrat Allah Ta'ala. Nak meyakinkan bahawasanya bi anna Allaha wal haqq, nak meyakinkan bahawasanya Allah Ta'ala itulah yang benar lagi sabit. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan nak mengetahui juga bahawasanya apa saja yang mereka suruh selain daripada Allah Ta'ala itu wal batil, perkara yang batil, yang kosong, yang tidak sabit atau yang palsu. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha tinggi lagi Maha agung. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'a, tidakkah kamu boleh tengok kudrat Allah? Sesungguhnya dia telah menurunkan daripada langit sana air hujan. Fatusbihul ardu mukhdarah, lalu bumi akan jadi hijau subur. Inna Allaha latifun khabirun, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat halus pentadbirannya. Khabirun, sangat halus pengetahuannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, miliknya lah apa saja di lapisan langit, wa ma fil ardi, dan apa saja di bumi. Wa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid, dan sesungguhnya dialah Maha Kaya serba cukup lagi terpuji. Dalil akli yang kedua, bagi bagian kedua, alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardi, tidakkah kamu tengok kudrat Allah? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memudahkan untuk kamu makhluk di bumi ini. Wal fulka, dan di lautan sana itu kapal. Tajri fil bahri bi amrihi, yang melayar di lautan sana dengan izin Allah. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardh, dan Allah Ta'ala menahan langit daripada jatuh menimpa bumi. Illa bi idnihi, kecuali dengan izinnya suatu hari lain. Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap seluruh manusia Maha menyayangi lagi Maha mengasihani. Wa huwa alladhi ahyaakum, dan dialah Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kamu dan kamu berada di dunia. Summa yumitukum, kemudian satu hari dia akan memati juga kamu. Summa yuhyikum, kemudian satu hari di akhirat nanti dia akan hidupkan semula kamu. Semua ini daripada kudrat yang sama. Innal insana lagafur, sesungguhnya manusia saja mengingkari kudrat Allah Ta'ala itu dengan mengkufurinya. Dalam tafsir Jalalain, lakafur dengan mana mengkufuri nikmat Allah dengan melakukan syirik dan tidak menerima tauhid. Likulli ummatin ja'alna mansaka, bagi setiap umat kami telah jadikan cara syariat. Hum nasikuh, yang mereka akan melakukannya mengikut satu cara itu. Jadi tak boleh dipertikaikan syariat Allah, sebab cara tu dia sudah ada dalil, dia sudah ada bukti, dia sudah dijelaskan. Jadi fala yunazi'unnaka fil amri, jangan biarkan mereka bantah kamu. Jangan biarkan mereka bantah kamu. Maknanya tidak patut mereka membantah kamu dalam perkara agama dan syariat. Sebab apa? Sebab syariat itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan bukti dan dalil, dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi. Oleh karena itu, wad'u ila rabbik, suruhlah saja siapa saja kepada mentauhidkan Tuhan kamu. Ila rabbika sini, ila tauhidi rabbik, suruhlah saja kepada mentauhidkan Tuhan kamu. Daripada tafsirul ulama ni, innaka la'ala huda mustaqim, sesungguhnya kamu betul-betul berada di atas jalan yang lurus. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Wa in jadaluka, sekiranya mereka masih membantah kamu, faqul, katalah pada mereka, pada akhir hujah-hujah yang kamu sudah bagi kepada mereka, akhir kamu kata beginilah, Allahu a'lamu bima ta'malun, Allah lebih tahu apa yang kamu lakukan. Mungkin Allah Ta'ala akan bagi hidayah pada waktu lain, mungkin pada sekadar ini saja kamu. Jadi Allah lebih tahu apa yang kamu lakukan. Bermakna akhir hujah begini saja cara kita. Allah lebih tahu. Aku tidak tahu. Mungkin hari ini kamu menjadi penentang tegak. Suatu hari sebelum mati kamu akan menjadi pembela agama yang hebat. Jadi faqul, katalah pada mereka, Allahu a'lamu bima ta'malun, Allah lebih tahu apa yang kamu akan buat. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah, cuma yang pastinya Allah Ta'ala akan buat keputusan di kalangan kamu pada hari kiamat. Fima kuntum fihi takhtalifun,
perkara yang kamu pernah berselisih, yang berbeza pandangan dan pendapat. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardh. Tidakkah kamu yakin sesungguhnya Allah Maha mengetahui ma fis samai wal ardh, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya perkara itu dalam takdir, atau sesungguhnya perkara itu dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Mengetahui semua itu bagi Allah Taala mudah sahaja. Allah Taala beritahu sebagai zajrun, wa ya'buduna min dunillah. Mereka masih memuja dan menyeru selain pada Allah. Benda yang mereka puja itu malam yunazil bihi sultana, ya Allah Taala tidak turunkan tentangnya sebarang bukti pun. Itu dalil akli. Mana perkara yang mereka buat itu tidak ada sebarang bukti pun daripada Allah. Dan mereka pun tidak mengemukakan bukti. Wa ma laysa lahum bihi ilm. Wa ma laysa lahum bihi ilm. Dan benda yang mereka suruh itu tidak ada pun bagi mereka itu ilmu akli. Sini ilmu setengah ulama tafsir kata dalil akli. Bukti wahyu pun tidak ada, dalil akli pun tidak ada. Mana tidak ada perkara yang menyokong di segi akal. Jadi apa yang mereka buat itu zalim semata-mata. Wa ma lidh-dhalimin, dan tidak ada bagi golongan zalim dengan sebab syirik min nasirin, seseorang yang boleh membantu. Ayat seterusnya sebagai zajrun. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin. Apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat tauhid kami yang jelas. Ayat tauhid kami ini semua jelas. Sebab ayat Allah turunkan untuk kenal dia. Dan kenal Allah bermaksud kenal asal maksud tauhid. Dan dia jelas. Mudah sangat difahami. Tapi mereka yang tak suka tauhid, ta'rifu fi wujuhi alladhina kafarul munkar. Kamu dapat kenali pada muka-muka orang yang ingkar al-munkara, kebencian. Jadi ayat-ayat tauhid apabila dibaca, kamu akan dapat kenali pada muka-muka orang yang syirik ini kebencian, keingkaran, tidak setuju. Dan keadaan mereka kedua ialah yakadun yasqut, hampir-hampir mereka itu nak menyerang kamu. Siapa? Billadzina yatluna 'alaihim ayatina, kepada orang yang membaca kepada mereka ayat-ayat tauhid kami. Hampir-hampir mereka itu berusaha untuk menyerang karena marah dan tidak setujunya ayat-ayat tauhid. Kurang kerana bercanggah dengan kefahaman syirik mereka. Qul, katalah kepada mereka, afa unabbiukum, sukakah aku nak beritahu kepada kamu bisyarri min dzalikum, yang lebih teruk lagi daripada itu, yang lebih teruk lagi daripada kemarahan kamu, annahu api neraka lebih teruk. Jadi lebih teruk daripada Quran yang memberitahu tauhid yang mereka tidak suka, hingga mereka hampir menyerang. Jadi sukakah nak beritahu kepada kamu yang lebih buruk lagi daripada ayat Quran yang memberitahu tauhid yang kamu tidak suka dengar, yakni an-naru, api neraka, lebih buruk lagi daripada itu. Wa'adaha Allah, ya Allah Ta'ala janjikannya alladzina kafaru, kepada mereka yang ingkar tauhid. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Ini salah satu bandingan akidah syirik. Ya ayuhan nas, wahai manusia semua, duriba mathalun,
diadakan suatu perumpamaan, diadakan suatu bandingan tentang syirik, tentang apa yang kamu puja, apa yang kamu suruh selain daripada Allah itu. Fastami'u lahu, maka kamu kena dengarlah betul-betul akan suatu bandingan ini. Innal ladina tad'una min dunillah, bahawa apa saja atau golongan yang kamu suruh selain daripada Allah Ta'ala itu, la yakhluqu dhubaba, mereka tidak mampu untuk menciptakan satu ekor lalat pun. Wala mijtama'una, sekalipun mereka berkumpul semua sekali untuk menciptakan lalat, mereka tidak mampu. Wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an, dan sekiranya lalat merapas apa-apa benda yang ada pada mereka, syai'an, sedikit pun, la yastanqidhuhu minhu, mereka semua tak boleh nak rebut balik daripada lalat itu. Dha'fa at-talibu wal matlub, lemahnya manusia yang menyeru selain pada Allah, dan lemah juga makhluk yang disuruh selain pada Allah. Jadi sini gambaran kepada dua perkara. Satu perkara yang kita fahami ialah patung-patung yang disuruh dan dipuja. Patung-patung yang disuruh dan dipuja. Jadi kamu duk suruh, kamu duk puja patung. Patung sendiri tidak boleh buat walaupun seekor lalat. Sebanyak-banyak mana patung yang ada atas muka bumi berhimpun semua untuk membuat seekor lalat pun tidak boleh. Katalah di patung tu adalah kuih-kuih diletak sebagai pemujaan. Kemudian mari lalat nak ambil apa-apa kuih yang ada pada patung, maka patung seluruhnya tak mampu nak rebut balik. Allah kata dha'ufat talib, lemah yang menyeru, wal matlub, lemah yang disuruh. At-talib ni manusia yang menyeru selain pada Allah, sebab dia nak cari sesuatu daripada seruan tersebut, maka disebut at-talib. Dia nak cari sesuatu. Cari apa? Cari syafaat, cari berkat, cari supaya masalah dia dapat diselesaikan, cari supaya hajat dia dapat disempurnakan. Sangat lemah. Kenapa? Dia seru yang lemah. Wal matlub, ilah-ilah batil mereka itulah yang dicari supaya diselesaikan masalah, yang dicari supaya dapat syafaat. Juga Allah Ta'ala beritahu lemah. Kedua-duanya lemah. Jadi at-talibu dalam tafsirul ma'ni dia kata abidu ghairillah, pemuja selain pada Allah. Wal matlub al-alihah, ilah-ilah batil mereka. Semua itu lemah. Walaupun contoh ini dibuat kepada patung, tapi kepada semua perkara yang dikira, yang disuruh selain pada Allah. Tak kira patung, tak kira benda lain. Takut kita kata patung memang batu, memang kayu. Ulama tafsir kata contoh ini untuk semua benda, asalkan dia bukan Allah. Asalkan dia bukan Allah, semua masuk. Sebab tu dalam tafsirul ma'ni dia kata, takut-takut kita ni keliru, dia kata wal ayatu in kanat nazilatan fil asnaf, sekalipun asalnya ayat ini turun untuk patung, sebab patung ada yang dinafikan kerana dia kita nampak patung tu. Illa annal hukma amun, kecuali hukum ini bukan untuk patung saja, bahkan semua. Lisairil ma'budat al-batilah, semua kepada semua perkara yang dipuja, asalkan dia tidak Allah, maka termasuklah jin ke, malaikat ke, roh nabi wali ke, pokok kayu ke, masuk semua. Walaupun asalnya nak beritahu patung tu, sebab patung tu nampak. Tapi kalaulah tanya mereka, dia kata kami bukan puja patung ni, kami puja yang sebalik daripada patung. Yang sebalik daripada patung juga ternafi, sebab itu adalah rekaan kamu. Tidak sebenarnya. Kamu telah kata
Di sebaliknya, di sebalik itu alam ghaib. Kalau sangkut paut dengan alam ghaib, kamu kena dapat bukti. Kamu tak tahu alam ghaib ni. Kamu hanya tahu alam zahir. Jadi patung ni alam zahir kamu buat. Kamu khayalkan untuk alam ghaib. Alam ghaib kamu tak tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. Kecuali kamu ada bukti. Kalau kamu ada bukti tentang perkara ghaib, kita boleh terima. Tapi tidak ada sebarang bukti. Sebab apa? Sebab perkara itu dia ada-adakan. Dia yang dia kata Nabi ke wali ke itu dia ada-adakan. Dia sebenarnya alam ghaib yang tidak ada hubungan dengan manusia yang hidup. Allah Ta'ala yang mengetahui segala ghaib daripada kitab dia, semua kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala menafikan perkara itu. Alhamdulillah kitab Allah inilah yang memberi pada kita penjelasan bahawasanya apa yang mereka suruh secara ghaib itu memang tiada pun. Memang tiada. Sebab itulah takut kita kata ni dia duk beritahu perbandingan mengenai patung-patung atau patung. Semua kita pun tak terima. Jadi ulama tafsir kata dia tidak. Ayat ini sekalipun diturunkan kepada patung sebab patung nampak, dinafikan perkara nampak. Tapi dia adalah umum untuk semua perkara yang disuruh yang dipuja selain pada Allah. Semua yang disuruh dan dipuja selain pada Allah. Minta saja benda tu selain pada Allah. Maka termasuk semua dalam bandingan ini. Kemudian Allah Ta'ala kata, "Ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah Ta'ala keagungan yang sepatut. Di antara keagungan yang sepatut, manusia hanya kena seru Allah sebab Allah yang bagi segala-gala. Allah yang menyelesaikan masalah. Bahkan segala nikmat yang dia miliki hari ini pun daripada pemberian Allah. Tapi semasa menyeru, semasa memuja, dia berbuat ada yang layak untuk diseru dan dipuja selain pada Allah. Lalu pun dia buat seruan itu. Dia buat pemujaan itu. Bermakna mereka tidak mengagungkan Allah Ta'ala keagungan yang sepatut. Walaupun mereka kata Allah itu ada, langit bumi ini Allah ciptakan. Tapi mereka tidak mengagungkan Allah Ta'ala keagungan yang sepatut kerana mereka seru selain pada Allah. Inna Allah la qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi untuk memberitahu kepada hamba tentang perkara ghaib yang sebenarnya perkara ini membatalkan apa-apa saja bisikan-bisikan syaitan kepada penyembah-penyembah patung berhala, penyembah-penyembah roh Nabi dan wali, penyembah-penyembah malaikat dan jin. Bagi membatalkan perkara itu Allah pilih malaikat bersama di kalangan malaikat sebagai satu orang utusan, dipilih manusia juga sebagai utusan untuk menyampaikan kepada hamba perkara gaib yang sebenarnya. Allahu yastafi minal malaikati rusulah. Allah memilih dari kalangan malaikat beberapa sebagai wakil, sebagai pesuruh untuk dikirim kepadanya melaluinya wahyu, untuk disampaikan melaluinya wahyu. Allah pilih malaikat Jibril dan rombongannya untuk bawa turun wahyu. Wa minan nas, daripada manusia juga Allah pilih beberapa orang rasul untuk menerima wahyu. Yang mana dalam wahyu adalah perkara gaib yang sebenarnya sebab Allah yang punya perkara gaib. Inna Allaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya'lamu, dia Maha mengetahui ma baina aydihim wa ma khalfahum, apa yang berlaku di depan mereka, apa yang berlaku di belakang mereka. Wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah jualah kembali segala urusan. Jadi sabitlah daripada ayat-ayat ini bahwasanya pemujaan selain daripada Allah adalah suatu perkara yang direkakan dan tidak ada. Jadi apabila dia perkara gaib, tentu kita akan dapat maklumat perkara gaib daripada yang punya ilmu perkara gaib, iaitu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak saja menafikan dia, Allah jadikan perkara itu adalah sebesar-besar kemurkaan, sebesar-besar kesilapan. Allah kata pada mana Nabi dia, siapa-siapa di kalangan kamu wahai Nabi, jika berlaku syirik, menyeru juga selain pada Allah, maka amal Nabi itu pun akan terbatal. Kita dah baca tentangnya dalam surah-surah sebelum.
Oleh kerana itulah ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang yang telah beriman, kamu buktikanlah kamu ini mentauhidkan Allah dengan rokok. Rokoklah olehmu, wasjudu wa'budu, dan sujudlah olehmu semua. Sebagai bukti kamu ini mentauhidkan Allah dan menafikan syirik. Wa'budu rabbakum, dan beribadat dan sembahlah Tuhan kamu sahaja. Sembahlah Tuhan kamu sahaja. Dalam tafsir Imam Razi, dia kata, la ta'budu ghairaha, jangan kamu sembah yang lain. Sembahlah Tuhan kamu saja, jangan sembah yang lain. Jalan lain terjemah pula, wa'budu rabbakum, wahidu rabbakum. Kamu dalam mentauhidkan Rabb kamu dalam ibadat. Tak boleh campur aduk dengan yang lain. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan lakulah kebajikan apa-apa pun. Mudah-mudahan kamu akan berjaya di dunia di akhirat. Lagi apabila akidah kamu atas akidah tauhid. Jadi setelah diberitahu hubungan dengan Allah, diberitahu juga waf'alul khaira, hubungan dengan hamba Allah. Buatlah apa-apa yang baik. Ulama tafsir tulis, yang dikendaki buatlah apa-apa yang baik di sini, termasuk hubungan silaturahim, akhlak yang mulia dan sebagainya, yang boleh mendatangkan pahala dan redha daripada Allah. Ayat seterusnya mengenai jihad. Seperti mana permulaan surah ini ada keizinan untuk berperang, maka penutup surah ini juga supaya hamba Allah Ta'ala teruskan berjihad, memperjuangkan tauhid, menegakkan syariat Allah kepada semua hamba. Wajahidu fillah, dan hendaklah kamu bersusah payah dan berjihad pada menegakkan agama Allah. Haqqa jihadihi, jihad yang sungguh-sungguh, tidak ada main-main. Wajtabakum, dia telah pilih kamu untuk agamanya. Rasul dipilih untuk wahyu, kita dipilih untuk agama dan belajar wahyu daripada Rasul. Ijtabakum lidinihi dalam tafsir Jalalain. Dia telah pilih kamu untuk agama, maka kamu kena berjuang. Dia tidak pilih kamu untuk dunia. Kamu saja pilih untuk dunia. Allah pilih kamu untuk agama. Allah Ta'ala ajak kamu ke syurga, seperti mana dalam surah Yunus. Allah pilih kamu untuk agama supaya kamu berjuang, seperti mana dalam surah ini. Jadi dunia adalah keperluan kamu, dia bukan pilihan Allah. Dia adalah keperluan kamu, tempat ujian kamu, tapi dia bukan pilihan Allah. Pilihan Allah adalah agama. Daripada ayat ini, jadi ijtabakum lidinihi, daripada tafsir Jalalain. Dia telah pilih kami untuk agamanya. Kalau kamu tak sudi nak ambil pilihan Allah, kamu pilih sendiri, maka kamulah yang akan menanggung musibahnya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah pilih kamu untuk agama, bukanlah agama itu susah dan sukar. Sebut kata agama, syaitan membisik-bisikkan kepayahan, kesulitan. Itu syaitan. Allah beritahu, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah Ta'ala tidak jadikan ke atas kamu pada agama yang dia pilih untuk kamu berjuang itu min harajin, tidak ada padanya sebarang kesepitan, sebarang kesulitan, tidak ada pun. Orang yang beragama sama dengan orang lain, sama saja. Ilzamu millata abikum Ibrahim, tetap teguhlah kamu mengikuti pahaman agama Nabi Ibrahim. Ikutilah kamu pahaman agama Nabi Ibrahim, datuk nenek kamu yang dahulu. Huwa sammakumul muslimin, Allah Ta'ala telah namakan kamu ini muslimin. Umat akhir zaman namanya muslimin. Min qablu, sebelum Quran itu lagi, nama orang akhir zaman di kalangan orang beriman ahli tauhid muslimin. Wa fi hadza, dan dalam Quran ini pun juga Allah namakan muslimin. Seperti mana kita dahulu menyebut umat akhir zaman nama mereka muslimin, Quran ini juga menyebut nama kaum muslimin. Makna muslimin sini orang yang Allah telah pilih untuk agama. Dalam tafsir kata, orang yang telah dipilih untuk agama dia panggil muslimin. Tinggal lagi orang muslimin ini dia berjuang atau tidak berjuang, dia kena tanya dia lah. Liyakuna rasulu syahidan alaikum, supaya Rasul akan menjadi saksi ke atas kamu. Apa makna? Sebagian ulama tafsir kata akan menjadi saksi ke atas kamu di atas penyampaian wahyu. Akan menjadi saksi ke atas kamu di atas penyampaian wahyu.
Maknanya menjadi saksi pada kamu, dia menyampaikan wahyu semua sekali untuk diperjuangkan dalam agama. Sebagai ulama tafsir kata, Rasul akan menjadi saksi sini, akan memberi penjelasan kepada kamu tentang agama melalui wahyu. Saksi sebagai penyampai wahyu, saksi dengan mana memberi penjelasan. Saksi dengan mana memberi penjelasan kepada kamu. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Kamu pula menjadi saksi kepada manusia lain setelah kamu dapat wahyu daripada Nabi. Terjemah kedua, wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan kamu pula supaya jadi orang yang memberi penjelasan kepada orang lain, kepada manusia lain. Jadi Allah telah pilih kamu untuk agama dan namakan kamu dengan nama Muslim, dengan supaya Allah Ta'ala pilih Nabi Rasul Muhammad SAW untuk menjadi saksi penyampaian wahyu kepada kamu, dan kamu telah menerimanya, dan kamu juga menjadi saksi bahawasanya dapat wahyu itu daripada Nabi dan menyampaikannya kepada orang lain. Faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah. Ayat ini ayat tabsyir. Oleh kerana itu, hendaklah kamu dirikanlah solat di antara kamu dengan Allah. Wa atuz zakat, hubungan kamu dengan hamba, kamu kena tunaikan zakat. Wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kepada Allah dalam apa saja suasana ujian yang mendatangi. Huwa maulakum, dia sebenarnya pelindung kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka sebaik-baik pelindung Allah Ta'ala, sebaik-baik penolong Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Rabbina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rasyidin. Sallallahu